PDRM didesak siasat Hadi Awang. Pemuda Parti Amanah Negara Amanah dan Angkatan Muda Keadilan AMK Kelmarin membuat laporan polis terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang susulan kenyataan yang didakwa sebagai usaha menjatuhkan kerajaan perpaduan. Menurut Esko Pemuda Amanah Fadli Umar Aminul Huda, laporan itu bertujuan agar pihak polis menyiasat dan mengambil tindakan kerana terdapat usaha yang giat dijalankan untuk menjatuhkan kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri. Pemuda Amanah dan Angkatan Muda Keadilan merasakan bahawa ini adalah salah satu bukti ataupun tindakan yang tidak bertanggungjawab dan juga dilihat sangat bertentangan dengan apa yang telah dinyatakan dengan jelas oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong di dalam titah baginda di Parlimen baru-baru ini, yang mana ahli Parlimen Marang, Presiden PAS merupakan seorang ahli Parlimen, tetapi beliau masih lagi dengan tindakan dan dengan gembira tanpa segan silu menyatakan bahawa usahanya telah berjalan dan mengakui bahawa mereka hendak menjatuhkan kerajaan yang ada pada hari ini. Katanya, beliau turut mendesak agar pihak polis melakukan siasatan dengan segera terhadap Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional itu. Fadli juga melahirkan kebimbangan bahawa tindakan Abdul Hadi itu akan menjejaskan keyakinan pelabur untuk datang ke negara ini. Jadi ini jelas menunjukkan satu sikap angkuh dan bertentangan dengan undang-undang yang mana boleh mengakibatkan huru-hara dan keadaan kacau bilau di peringkat negara. Seterusnya menyusahkan terutama daripada segi pelaburan. Sebagai anak muda, kami merasakan bahawa sekiranya perbuatan ini diteruskan, maka pelabur akan takut untuk melabur di Malaysia, ujarnya. Sementara itu, Ketua AMK Selangor Muhammad Izzuan Ahmad Kasim turut melahirkan kerisauan dengan kenyataan Abdul Hadi yang menyebut bahawa kenyataan yang di-Pertuan Agong bukan menjadi kata putus yang menghalang untuk perubahan dalam negara demokrasi. Bagi saya, itu sudah melampau dan pada asasnya parti yang berasaskan Melayu Islam ini sepatutnya menjadi keutamaan untuk setia kepada raja dan negara, tegasnya. Sehubungan itu, kumpulan sayap anak muda Parti Komponen Pakatan Harapan itu mahu tindakan drastik dikenakan kepada sesiapa sahaja yang cuba mengganggu-gugat kestabilan negara. Sebelum itu, Pemuda Amanah menghantar memorandum ke Istana Negara berkaitan perkara yang sama dan menggesa gelaran Tan Sri kepada Abdul Hadi ditarik balik. Dalam perkembangan yang berkaitan, Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu kesal dengan kenyataan Abdul Hadi bahawa PAS sedang merancang untuk menumbangkan kerajaan perpaduan bukan melalui pilihan raya tetapi melalui Parlimen. Muhammad yang juga Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan berkata, sekiranya Perikatan Nasional bertindak untuk menumbangkan kerajaan, ia akan menakutkan pelabur. Di antara syarat pelabur untuk berbelanja dan mengeluarkan pelaburan mereka ialah kesejahteraan, keamanan dan kestabilan sesebuah negara. Dan mereka sanggup mengeluarkan belanja yang besar untuk melabur. Tetapi bila ada pemimpin besar seperti Haji Abdul Hadi Awang menyebut soal nak menukar kerajaan tidak melalui pilihan raya, ia boleh menggusarkan, gelisahkan para pelabur. Sepatutnya Presiden PAS yang mewakili PN bekerja kuat segala machinery yang ada pada mereka untuk menumbangkan kerajaan perpaduan melalui pilihan raya yang akan datang. Ini yang menyuburkan demokrasi. Telah diketahui angka-angka yang telah dipersembahkan bahawa pertukaran 3 Perdana Menteri dalam masa yang singkat telah menjejaskan aliran pelaburan ke Malaysia. Ujarnya, turut menyuarakan pandangan terhadap kenyataan Abdul Hadi. Ketua Pengarah JKOM, Dr. Muhammad Agus Yusof berkata cubaan pemimpin PAS sukar kerana wujudnya Akta Anti Lompat Parti yang berkuat kuasa 5 Oktober tahun lalu. Justru beliau menasihatkan para pemimpin PAS agar tidak lagi mengigau untuk menjatuhkan kerajaan seperti pernah dilakukan pada tahun 2020. Jika begitu, senarionya berhentilah mengigau untuk menjatuhkan kerajaan ini. Jika hendak berpolitik pun tunggulah pilihan raya umum ke-16 nanti. Biar kerajaan stabil dahulu. Buat masa sekarang, jadilah pembangkang yang membina untuk membangunkan negara, katanya dalam satu kenyataan di petik media. Abdul Hadi ketika ditanya oleh pemberita berhubung kenyataannya untuk menumbangkan kerajaan berkata tindakannya biasa, malah berlandaskan prinsip demokrasi. Itu satu kenyataan politik dan biasa berlaku dalam politik. Undi tak percaya
dapatkan SD, penyokong kerajaan berbalin tak ada. Itu biasa berlaku lah. Dan kita melihat ada tanda-tanda yang menunjukkan dalam kerajaan campuran yang ada ni perasaan tak puas hati sama-sama komponen dia sendiri. Itu ada berlaku. Dan sebab itu sesuatu tak mustahil berlaku. Dibolehkan ke Tan Sri? Memang dalam negara demokrasi dibolehkan. Negara demokrasi. Tapi tidakkah ini macam dah melangkaui apa yang di-Pertuan Agong pernah titahkan dahulu untuk stabilkan kerajaan demi negara macam mana? Kenyataan Agung satu kenyataan yang tidak qat'i. Maksudnya? Tidak jadi kata putus yang menghalang untuk perubahan dalam negara demokrasi. Memang kita berhak merancang. Tiada siapa boleh menghalang kita nak merancang. Bolehkah rakyat Malaysia yang waras mendiamkan diri terhadap kenyataan Abdul Hadi yang memperlekeh titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah agar kestabilan politik dikembalikan serta tiada lagi pelantikan Perdana Menteri baharu di luar pilihan raya sebagai bukan kata putus baginda? Bolehkah kita bersetuju dengan tindakan menukar kerajaan secara di luar tabi'i seperti tebuk atap bocor sendiri, langkah syaratan atau menandatangani akuan bersumpah SD sebagai sesuatu yang biasa dalam politik demokrasi? Amat menghairankan apabila ahli parlimen kaki ponteng pada sidang parlimen sesi ke-14 lalu masih berkeinginan untuk menjatuhkan kerajaan yang dipilih rakyat kali ini setelah parti gabungannya kalah pada pilihan raya umum ke-15 lalu. Sedangkan ketika memegang jawatan Duta Khas Perdana Menteri bertaraf Menteri ke Timur Tengah ketika kerajaan dahulu sehingga ke hari ini, kita tidak nampak apa sumbangannya kepada negara. Mohon beri contoh negara demokrasi mana yang biasa berlaku kejadian rampasan kuasa.